Assalamualaikum semua. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan berkumpulan kursus GPIM 1022 yang bertajuk Penghayatan Akhlak dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Nur Aisyah Zana. Saya Syabim Nur Widat dan saya Nur Azian Diana. Baiklah, dalam Islam, kita berpegang kepada dua sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan dan peradaban. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup umat Islam. Rasulullah SAW merupakan contoh teladan yang baik bagi sekalian umat manusia. Ia dapat dilihat pada sifat, sikap, fikiran dan tindakan, kehidupan, semangat, perjuangan dan kepimpinan baginda. Kesemua sifat dan sikap Rasulullah adalah kesan daripada didikan Al-Quran. Setiap perkara yang dilakukan dan ditinggalkan oleh baginda adalah pelaksanaan daripada setiap perintah Al-Quran. Setiap nilai Al-Quran terdapat dalam diri Rasulullah SAW sehingga baginda dianggap sebagai Al-Quran hidup. Sebelum itu, mari kita kenali apa itu maksud akhlak. Akhlak berasal dari perkataan al-huluk. Al-huluk bererti tabiat atau tingkah laku. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang keadaan dalam diri manusia yang telah sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran. Akhlak sangat penting dan pengaruhnya sangat besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa saja yang lahir dari manusia atau segala tindak tanduk manusia adalah sesuai dengan pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Antara contoh akhlak Rasulullah SAW ialah baginda SAW seorang yang pemurah dan suka menderma. Kisahnya, setiap hari baginda memastikan setiap dirham yang dimilikinya didermakan kepada fakir miskin. Malah, baginda mencari rezeki sekadar keperluannya sahaja dan yang selebihnya diberikan kepada orang yang berhajat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baginda merupakan seorang yang beradab ketika makan. Contohnya, apabila makanan sudah tersedia, baginda membaca doa yang bermaksud dengan nama Allah, wahai Tuhanku, sediakanlah makanan ini suatu nikmat yang disyukuri sehingga kepada nikmat syurga. Baginda juga tidak suka memakan makanan yang panas kerana sabdanya dalam suatu hadis yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak memberi kita makanan daripada api. Sujudkanlah makanan itu terlebih dahulu. Hadis tersebut jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan adab-adab ketika makan yang sepatutnya diamalkan oleh orang-orang Muslim. Rasulullah juga menggunakan tangan kanan untuk menyuap makanan dan sentiasa memilih lauk yang terdekat dengannya terlebih dahulu. Makanan yang paling disukai oleh Rasulullah ialah daging dan minuman yang digemarinya ialah susu kambing. Baginda tidak suka memakan bahagian dalam kambing seperti buah pinggang, pundi kencing dan daging keras yang tumbuh di bahagian bawah kulit. Baginda juga tidak mengambil bawang putih dan bawang besar kerana ia akan mendatangkan bau yang tidak menyenangkan. Walaupun begitu, baginda tidak pernah berasa jijik terhadap sesuatu makanan walaupun baginda tidak menyukainya. Yang ketiga adalah daripada segi aspek berpakaian. Contohnya seperti Nabi Muhammad SAW lebih suka memakai pakaian berwarna putih. Pakaiannya yang dikenali sebagai jubah menutupi sehingga paras buku lalinya. Baginda mempunyai dua salinan baju khusus untuk solat Jumaat dan pakaian-pakaian lain untuk hari lain. Baginda suka memakai kopiah di bawah ikatan serbannya. Setiap kali memakai pakaian baginda akan memulakannya daripada belah kanan dan membaca doa yang bermaksud, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian untuk menutup auratku dan untuk menghiaskan diri di hadapan orang ramai. Ketika menanggalkan pakaian pula, baginda akan memulakan daripada sebelah kiri. Manakala sunnah pula bermaksud segala hal yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan
takrir atau ketetapan mahupun sifat perangai atau sifat fizikal. Sunnah terbahagi kepada dua, iaitu sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah ialah perbuatan yang berupa tindakan Rasulullah SAW sebagai Rasul. Sebagai contoh, perbuatan Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang 5 waktu dengan menyempurnakan cara-cara, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dalam hal mengerjakan ibadah haji, memutuskan pengadilan sesuatu kes berdasarkan saksi dan perbuatan. Sunnah takririyah ialah perkataan atau perbuatan sahabat yang dipersetujui oleh Rasulullah SAW melalui perkataannya atau dengan cara Rasulullah SAW mendiamkan diri terhadap sesuatu tindakan atau perbuatan sahabatnya. Persetujuan beliau terhadap perbuatan sahabatnya dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan olehnya sendiri. Antara sunnah Rasulullah dari segi sifat peribadi baginda ialah Rasulullah SAW seorang yang tabah. Contohnya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan dakwah di Bandar Taif, baginda SAW telah dicaci dan dihina serta dilimpar dengan batu. Akibat daripada limparan tersebut, badan Rasulullah SAW mengalami luka-luka dan berdarah. Apabila baginda telah berada agak jauh dari bandar tersebut, baginda pun berdoa dengan hati yang sangat sedih. Ya Allah, ampunilah mereka. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Yang kedua, Rasulullah SAW merupakan seorang yang pemaaf. Contohnya, kisah di mana seorang wanita tua sering menyakiti Rasulullah SAW dengan meletakkan duri kaca najis-najis bagi menghalang perjalanan yang dilalui oleh Rasulullah. Namun, baginda tidak pernah bertindak untuk membalas. Apabila wanita tua itu jatuh sakit, Rasulullah SAW menziarahi dan menunjukkan sikap yang baik terhadapnya, walaupun wanita tua itu sering menyakiti baginda. Melihat kebaikan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW, wanita tua tersebut menyedari betapa Rasulullah merupakan seorang insan yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia, sehingga wanita tua tersebut mendapat petunjuk dan hidayah untuk memeluk agama Islam. Seterusnya, Rasulullah SAW adalah seorang tawadu. Seperti contoh, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhenti dari perjalanan yang sangat jauh, Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk memasak daging kambing. Beberapa tugas tertentu dibahagi-bahagikan, lalu Rasulullah memilih tugas untuk mencari kayu api. Lantas, para sahabat melarang baginda. Lalu baginda berkata, "Aku tidak mahu membezakan diriku dengan kamu semua kerana Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat begitu." Kesimpulannya, meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sebagai panduan hidup merupakan akhlak mahmudah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW merangkumi seluruh kehidupan yang dilalui oleh baginda, seperti suka memaafkan, bertolak ansur, sabar, adil, penuh kasih sayang dan rendah hati dalam semua perkara. Sudah pasti ini semua perlu menjadi pegangan yang menyeluruh bagi umat Islam yang kehausan akhlak dan nilai Islam. Sudah sampai masanya ingatan dan tanda cinta kepada Rasulullah SAW perlu terarah kepada mencontohi dan mengamalkan seboleh mungkin apa yang telah dipamerkan oleh Rasulullah dalam kehidupan seharian. Respon seseorang terhadap sesuatu yang berlaku di sekeliling juga mesti berteraskan kepada pengajaran yang telah dibentuk melalui peribadi baginda walaupun pelbagai ujian melanda diri. Refleksi diri dengan kisah-kisah yang menggambarkan kehidupan Rasulullah SAW akan menyentuh hati sanubari dan menyedarkan akan ketinggian serta keagungan peribadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ketandusan akhlak umat manusia pada hari ini menyebabkan semakin jauh dari landasan Islam sebenar. Manusia hilang kasih sayang serta hidup bertuhankan nafsu semata-mata mengejar duniawi lantas tidak memikirkan kepentingan bersama dalam pembentukan sebuah peradaban. Keruntuhan akhlak umat manusia adalah kerana tidak meletakkan Nabi Muhammad sebagai idola yang paling ideal untuk dicontohi. Maka segala tindak tanduk dalam kehidupan tidak berkiblatkan kepada apa yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu,
menjadi satu keperluan kepada kita yang menggalas tanggungjawab untuk mengaudit diri agar perjalanan kehidupan ini selari dengan apa yang telah ditonjolkan oleh Rasulullah. Keagungan peribadi baginda perlu menjadi ikutan. Masyarakat harus memperkasakan untuk membudayakan sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat ini menjadi batu asas kepada terbentuknya sebuah masyarakat yang bertamadun. Sekiranya kita masih hanyut dan lena dengan sifat-sifat mazmumah, semakin hari semakin terpasak dalam jiwa sanubari masyarakat hari ini, dibimbang bukan setakat mendatangkan keburukan tetapi juga mengundang kemurkaan Allah SWT. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.